First, kita akan tengok apakah pengesan sinar radioaktif. Terdapat 5. Okay, 5 pengesan sinar radioaktif. Dan kedua, kita akan tengok kegunaan radioisotop. Okay, sebagai recap, kita tengokkan satu video untuk imbas kembali apa yang kita dah belajar pada minggu lepas ya. Alright. Okay, this one. What actually is radioactivity? Many of us have heard this word before, but what does it actually mean? The word is made up of two Latin words, namely radius, which means ray, and activus, which means activity. So it's radiation activity. Thus, radioactivity is the characteristic behavior of unstable cores of atoms spontaneously decaying into different nuclei and emitting radiation in the process. There are different types of atoms with unstable cores, and these are collectively referred to as radionuclides. So, pertama kita belajar apa itu keradioaktifan. Okay, keradioaktifan adalah proses untuk satu nukleus atom yang tidak stabil untuk menjadi stabil, dan semasa dia menjadi stabil, dia akan memancarkan sinaran radioaktif sama ada alfa, beta ataupun gamma. Okay. This gentleman here is Antoine-Henri Becquerel, and he was the first to observe this phenomenon in 1896. 2 years later, it was Marie and Pierre Curie who first used the word radioactivity for this radiation that is caused by the decay. Ini adalah sejarah tentang keradioaktifan. But why do these nuclei decay at all? The cores of atoms consist of protons, these are positively charged particles, and neutrons, which are neutral particles. With stable nuclei, there is a certain stable proportion of protons and neutrons. But if So, bila kita panggil satu atom ini, dia adalah stabil apabila kadar ataupun nisbah bilangan proton dan bilangan neutron adalah dalam bilangan yang betul atau bilangan yang tertentu. So, kita akan panggil nukleus itu adalah stable. Tetapi kalau proton dengan neutron bilangannya nisbahnya tak betul, so dia akan tak stabil. Bila tak stabil, dia akan cuba mengeluarkan contohnya alfa ataupun beta ataupun gamma. If there are too many or too few neutrons compared with the number of protons, this equilibrium in the core of the atom gets out of balance, and the core becomes unstable and decays. By the way, there are more than 3,000 different radionuclides known to this day. These can be described by different properties or be divided into different groups, types. One example of this is their classification by the kind of radiation they emit upon decay. In this case, one speaks, for example, of alpha, beta, and gamma emitters. But there is also another property that can be used for dividing up radionuclides, and that is their so-called half-life. This is a period of time after which, statistically, half of the nuclei of a certain initial amount has decayed. So, kita pun dah belajar separuh hayat. Apa maksud separuh hayat? Maksud separuh hayat adalah bilangan. Okay, bilangan nukleus ataupun bilangan atom dia menjadi separuh. Okay, so kita tak akan cakap bilangan lah. Kita akan cakap keradioaktifan. Okay, dia punya aktiviti keradioaktifan akan menjadi separuh. The experts distinguish between short-lived and long-lived radionuclides. Finally, the radionuclides can also be grouped according to their origin. You can have artificial radionuclides that arise during certain technical processes. Among these are, for example, cesium-137, which is formed upon nuclear fission in nuclear power plants, or technetium-99m, which is generated for medical applications by radiation. In contrast, natural radionuclides occur in the environment without any human intervention. Part of the natural radionuclides are generated all the time by cosmic radiation impinging on the upper strata of the Earth's atmosphere. An example of this is carbon-14, which is used for determining the age of fossils. The other natural radionuclides are already formed when the universe came into being. Hence, they were already around when our planet Earth originated. Here on Earth, there will be no new nuclides of this type. In space, however, new ones will continue to emerge,
through supernovas, for example. The fact that these radionuclides can still be found on Earth today is due to their extreme longevity. Among them is also uranium-235, which is used as fuel in nuclear power plants, and potassium-40, which can be found inside the human body. If you want to know more about the class... Okay, so ini adalah sekadar ringkasan untuk apa yang kita dah belajar. So kita tengok balik kepada slide kita. Hari ini kita akan tengok pengesan sinar radioaktif, okay, dan juga kegunaan radioisotop. So ada 5 pengesan sinar radioaktif. Pertama adalah lencana filem, kedua elektroskop bercaj, ketiga tiub Geiger Müller, keempat pembilang bunga api, dan kelima kebok awan. Okay, saya tak dapat go through semua ini macam mana dia berfungsi ya. Anda boleh tengok video ataupun YouTube link yang saya telah lampirkan dalam Google Classroom. Tapi saya akan cuba terangkan sedikit, okay, apa yang penting dalam topik ini. So, lencana filem ini dia macam filem, okay. Filem dia punya saiz macam apa? Lencana, kita punya lencana sekolah, okay. So, dia adalah satu alat yang selalu pekerja pakai. Okay, pekerja pakai untuk pergi ke magma. Pergi ke magma ataupun pergi ke kilang. Kenapa mereka nak pakai? Sebab filem ini dia dapat mengesan sinaran radioaktif. Okay, mengesan sinaran radioaktif. Kalau kita masuk dan kita keluar, kita akan cuba analisis macam mana keadaan filem itu. Kalau filem itu dia sangat gelap, dia sangat gelap atau dia punya warna dia berbeza, kita akan dapat tahu sama ada tempat yang kita bekerja itu adalah selamat atau tidak. Okay. Sebab mungkin tempat atau magma yang kita kerja itu banyak sinar radioaktif. Dan kita tahu sinar radioaktif ini dia ada kesan negatif. Mungkin akan menyebabkan kanser. Oleh itu, kita ingin tahu berapakah dos sinaran yang terdedah kepada seseorang pekerja. So sebelum dia masuk, dia akan pakai. Dan selepas dia keluar, kita tanggal balik, kita tengok macam mana dia punya keadaan. Kita boleh cek melalui cahaya. Okay? Dia ada satu alat untuk bila kita expose kepada cahaya dan kita boleh tengok dia punya keadaan dia. Okay? So ini adalah seperti filem yang dulu kan, filem dulu. So bila kita ada yang warna brown, black tu, itu adalah filem. So bila ada cahaya, dia akan menjalankan tindak balas kimia, okay, iaitu argentum bromide akan diuraikan menjadi argentum dan juga gas bromin. Okay. Tapi ini tak penting sangat. Yang penting adalah anda kena tahu filem ini dia boleh mengesan ketiga jenis sinaran radioaktif. Okay, ini adalah alat pertama. Okay. Alat kedua adalah elektroskop bercaj. Okay, elektroskop bercaj. So, elektroskop bercaj adalah alat yang paling sesuai untuk mengesan zarah alfa. So, this one only for alfa. Okay, alfa. Sebab apa? Sebab kuasa pengayonan zarah alfa yang tinggi. Okay, kita tahu sinar gamma dia sangat rendah dan beta dia rendah. So, alfa dia punya kuasa pengayonan sangat tinggi. So, kalau saya bawakan satu sumber radioaktif, okay, iaitu alfa dekat sini. So, apa yang berlaku adalah udara di sekeliling akan diionkan. Okay, diionkan menjadi positive charge. So, bila positive charge dekat sekeliling sumber radioaktif, so negative charge dia akan lebih tertarik kepada plat ini. Okay, plat sini. So, apa yang berlaku adalah okay, bila zarah alfa mengayunkan molekul-molekul udara di sepanjang lintasannya dan menghasilkan pasangan ion. So, positif akan lebih ke atas, negatif akan lebih ke bawah. So, dia akan cuba tarikkan charge positif. Okay. Semua positif charge akan cuba pergi ke atas. Okay. So, apabila kita nampak sebelum kita letak dekat sumber radioaktif ni, kerajang emas
Okay, dia gold leaf macam macam daun emas lah. Okay, daun emas ini dia akan buka. Bila kita dah letak dekat, apa yang berlaku adalah positive charge ni dia semua dah dikumpulkan ke atas kan. So lama kelamaan sini tak ada positive charge, sini tak ada positive charge, semua akan dah pergi ke atas. So dia akan tak ada charge, oleh itu dia akan cuba tutup. So ini maksudnya elektroskop ini dia dapat diniat chargekan. So kita boleh menggunakan elektroskop untuk mengesan zarah alfa. Mengesan zarah alfa. Okay. Right. Seterusnya kita tengok kepada pembilang bunga api. Okay. In English we call spark counter. Okay. Bunga api adalah spark. So kita akan nampak spark apabila kita gunakan alat ini. So pembilang bunga api ini, dia dapat mengesan zarah alfa juga. Okay, mengesan zarah alfa juga sebab alfa dia ada kuasa pengayunan yang tinggi. Okay, seperti tadi kan, kita ada pembilang elektroskop bercharge, dia boleh mengesan zarah alfa. Untuk pembilang bunga api pun sama, dia boleh mengesan zarah alfa. Apabila sumber alfa didekatkan dengan kasar dawai dekat sini ya. Okay, so dekat sini ada dawai. So apa yang berlaku adalah bunga api dilihat dan bunyi percikan didengar. Kita akan dapat dengar. Okay, sebab apa? Sebab bila kita dekatkan sumber alfa, so zarah alfa ni akan mengayunkan molekul-molekul di antara ruang. Okay, that means here di antara ruang dawai ini. Okay, here, so dia akan menjadi positif. Okay, so ion positif dan ion negatif tertarik kepada terminal masing-masing. Okay, oleh itu dia akan menyebabkan bunga api terhasil. Okay, so bila ada percikan kan, okay, ada percikan, so that means kita nampak ada bunga api. So bilangan bunga api yang terhasil itu memberikan satu sukatan keamatan sinar itu. That means alat ini bila kita cuba connect kepada detektor, dia dapat tahu berapa sumber alfa yang memberikan kuasa pengayunan sebenarnya. Okay, ada sama ada tinggi atau rendah. Okay, so pembilang bunga api dia mulai mengesan zarah alfa. Okay, keempat, gebuk awan. Okay, ini kita dah nampak gambar semasa kita cuba bandingkan alfa, beta, gamma kan. Okay, anda boleh cuba tengok video yang saya sharekan dekat Google Classroom. Sebenarnya apa yang berlaku adalah gebuk awan ini dia boleh mengesan ketiga-tiga jenis sinar radioaktif. Okay, so kita nak tengok dia punya kuasa pengayunan. Okay, kuasa pengayunan. Kalau kita tahu alfa dia punya kuasa pengayunan sangat tinggi kan. So molekul-molekul udara di sekeliling dia dapat diayunkan. Okay, dapat diayunkan dengan lebih banyak. Kalau gamma dia tak berapa jelas sebab kuasa pengayunan sangat rendah. Bila kita cuba letak cahaya, kita akan nampak gambar macam ini. Okay, kalau yang ini kita nampak dia sangat jelas, so ini adalah alfa. Okay, ini adalah alfa. Dan kalau kita nampak bentuk dia macam ini, dia adalah beta. Okay, so yang ini saya tak akan terangkan banyak macam mana dia berfungsi, tapi yang penting adalah gebuk awan ini tujuan dia boleh mengesan ketiga-tiga jenis sinaran radioaktif. Okay, soalan dia tak akan tanya macam mana kita nak mengoperasikan gebuk awan, tak. Okay, dia cuma tanya manakah satu boleh mengesan sinar beta, sinar gamma dan sebagainya. Okay. Dan akhir sekali adalah tiup Geiger-Müller. Okay, tiup Geiger-Müller. So tiup Geiger-Müller ini dia boleh digunakan untuk mengesan zarah alfa, beta dan gamma. Okay, so apa yang berlaku adalah apabila satu sinar radioaktif memasuki tiup GM, okay, tiup Geiger-Müller, so dia akan menyayungkan molekul-molekul gas neon. Okay, dekat dalam tu ada neon gas. So ion positif dipercukan ke kathod dan ion negatif dipercukan ke anod. So bila ada pelanggaran antara ion dengan atom, dia akan menyebabkan pengayunan sekunder. So berapakah denyutan yang dihasilkan ini?
Okay, dia akan dikira oleh pembilang dan dia akan menghasilkan denyutan. Okay, contohnya dia punya bunyi macam duk 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 duk. Okay, so ini adalah satu alat untuk kita ukur zarah alfa, beta atau gamma. Nah, biasanya bacaan radioaktif ini kita akan ambil bacaan sampel, tolak bacaan tanpa sampel. Okay, maksudnya kalau kita nak ambil berapa bacaan ini sebenarnya, kita tak boleh abaikan. Mungkin kalau tak ada alat ini, di sekeliling masih ada sinar radioaktif. Mungkin tak berapa banyak. Okay. Tapi ada lagi. Contohnya mungkin 20. Okay. Tetapi bila kita baca sampel, dia dapat 180. Oleh itu, kalau bacaan radioaktif ini sebenar hanya 160 saja. Kita kena ambil kira bacaan latar belakang. Oleh itu, untuk alat-alat ini sebenarnya tak berapa penting untuk ingat macam mana kita nak guna. Yang penting anda kena tahu. Rencana Philip ini boleh ukur tiga-tiga, alfa, beta, gamma. Elektroskop bercaj hanya boleh ukur alfa. Pembilang bunga api, alfa saja. Tiub Geiger-Müller, Geiger, boleh ukur tiga-tiga. Kebuk awan boleh ukur tiga-tiga jenis sinaran radioaktif. Itu adalah apa yang kita nak tahu. Okay, so ini adalah contoh-contoh pengesan sinar radioaktif. Okay, selepas itu adalah lebih kepada fakta, iaitu penggunaan radioisotop. Okay, saya nak tunjukkan satu video macam mana sebenarnya kita menggunakan radioisotop. Okay, ini adalah satu contoh kegunaan radioisotop untuk mengesan. Okay, mengesan kertas. Berapa ketebalan kertas itu kita boleh menggunakan radioisotop untuk cek sama ada kertas itu adalah selalu sama ketebalan ke tidak. Dalam kilang ini kita tak akan ukur, okay? Tapi kita gunakan radioisotop untuk cek. Dengan kalau kita letak kertas, okay? Kertas atau aluminium atau apa-apa sahaja alat dekat sini dan kita letakkan sumber. Okay, letakkan sumber radioaktif. Okay, contohnya saya letak beta. Dan dekat sini ada pengesan. So apa yang berlaku adalah bila kertas lalu, sini akan memancarkan sinaran radioaktif. Dan of course ada yang mungkin dia akan block kan. Sebab kita tahu kalau beta dia boleh menembusi kertas kan. Menembusi kertas, so mungkin ada sedikit telah diserap oleh kertas. Ada sedikit boleh lalu ke tube GM dan tube GM akan tunjukkan berapa. Contohnya kalau dia punya graf untuk bilangan adalah macam ini. Okay, kalau graf dia macam ini ya. Maksudnya ketebalan kertas adalah seragam. Kalau saya punya graf daripada GM2 ini, okay, mula-mula macam ini, tiba-tiba saya nampak kenapa tinggi sangat, and then continue. So bila saya nampak ada ketidakseragaman, maksudnya dekat sini banyak sinar radioaktif dapat tembus. Bila banyak sinar radioaktif dapat tembus, maksudnya kertas anda tiba-tiba ada satu bahagian dia terlalu nipis. Bila terlalu nipis, sinar radioaktif dapat tembus. Kalau saya punya bacaan memang seragam, tiba-tiba dia drop. Bila drop, maksudnya ketebalan kertas saya terlalu tinggi. Okay, tiba-tiba satu bahagian very thick. Oleh itu, dia akan menyebabkan saya punya reading jadi kurang. Sebab hanya sedikit sinar radioaktif dapat tembus sahaja. Okay, so let's see the video. Okay, so let's say you've got this little so sinar radioaktif akan dipancarkan dan ada sedikit diserap oleh kertas ataupun aluminium dan sebagainya. Dan yang tertinggal akan diambil kira oleh tube GM dan dia akan tunjukkan reading dia. Okay. Alright, so akhir sekali kita nak tengok berapakah
kita nak tengok, sorry ya, kita nak tengok kegunaan dia. Okay, yang ni anda boleh hafal lah. Okay, cuba hafalkan. Okay, kegunaan radioisotop. So, radioisotop adalah isotop yang tidak stabil yang mengalami peleputan dengan membebaskan sinar radioaktif. So, banyak kegunaan dia sebenarnya. Okay, anda boleh ingat beberapa lah. Okay, saya berikan summary lah. Biasanya kalau radioterapi, okay, kita boleh gunakan gamma. Okay, gunakan gamma untuk rawatan kanser. Okay, gunakan gamma. Okay, kalau kita nak pensterolan, kita pun guna gamma. Okay, kalau kita nak mengesan ketebalan bahan, biasanya kita guna beta. Dan untuk mengesan kebocoran pipe pun guna beta juga. Okay, penyimak isian dalam tin dan bungkusan kita guna gamma juga. Okay, ataupun sebenarnya ada bahan-bahan lain. Okay, kita tengok dengan cepat satu persatu. Okay, kalau radioterapi, kita boleh guna gamma ataupun kita boleh guna isotop phosphorus 32 dan strontium 90 untuk mengeluarkan zat beta dapat merawat kanser kulit. Okay, kita menggunakan phosphorus 32 atau strontium. Kalau kita guna gamma, kita boleh mengelakkan kerosakan kepada tisu-tisu yang sihat. Okay, so untuk radioterapi kita boleh guna gamma, phosphorus 32, strontium 90. Okay, untuk soalan macam ini, biasanya SPM dia tanya dalam objektif. Okay, manakah satu adalah sesuai untuk radioterapi? Okay, A, phosphorus 32, D, iodine 131, C, natrium 24, macam tu. Okay, so ini kalau anda nak hafal, boleh hafal lah. Kalau anda tak nak hafal, maybe you banyak buat latihan, anda akan dapat ingat. Okay, kedua, penyurai radioaktif. Okay, so pewarna yang mengandungi radioisotop seperti barium 138 disuntik ke dalam badan pesakit untuk mengesan tumor. Okay, so radioisotop radium-24 disuntik ke dalam badan pesakit untuk mengesan tempat pembekuan darah. Dan iodine 131 untuk memeriksa keadaan kelenjar tiroid. Okay, so semua ini adalah kegunaan dia. Okay, lebih kepada hafal. So anda kena rajin buat nota, tuliskan kegunaannya. Okay, contohnya macam ni. Kalau radioterapi, anda buat saja. Okay, buat saja nota ringkas. Okay, gamma untuk apa? Okay, and then phosphorus untuk apa? Strontium untuk apa? Okay, and then untuk penyurai radioaktif, tuliskan saja apakah radioisotop yang digunakan. Barium 138 untuk buat apa? Natrium 24 buat apa? Iodine 131 buat apa? Okay. Okay, pensterolan lebih kepada alat ubat. Contohnya nak buat surgery. Kalau doktor buat surgery, dia gunakan sinar gamma. Okay, daripada cobalt 60 untuk membasmikan bakteria. Sebab alat-alat ni, alat bedah dalam suntikan ini, dia tak boleh dipanaskan. Kalau dipanaskan, dia akan rosak. Okay. Sebab kita nak membunuh bakteria supaya boleh digunakan lagi kan. So, apa yang kita buat adalah kita guna sinar gamma untuk membasmikan bakteria. Kalau untuk pengawetan makanan pun juga guna sinar gamma. Okay, sinar gamma untuk membunuh kumbang dan serangga perosak. So, anda nampak banyak benda ini kita gunakan sinar gamma. Sebab sinar gamma dia punya kuasa penembusan sangat tinggi dan dia punya tenaga sangat tinggi. Okay, of course sinar gamma pun tak baik untuk kita. Kalau dia mengena kepada kulit kita, mungkin kita akan dapat kanser kulit. Okay, so kita kena kontrol berapa sinar yang dikenakan pada sesuatu objek ataupun bahan. Okay, untuk mengkaji kadar penyerapan baja, so kita guna phosphorus 32 dan nitrogen 15. Okay. Dan untuk pengimakan isian, kita akan guna contoh mungkin kita guna gamma. Okay, gamma untuk cek sama ada dalam isian tu memang betul lah dia punya bungkusan.
bungkusan dia punya konten dia betul ke salah. Okay, kandungan dia berapa. Kalau contohnya saya scan susu ini, okay, susu ini reading dia 130. Okay, pembinaan meter bagi tahu saya 130. Then saya scan yang lain, okay, mungkin 128. Okay lah, boleh terima. Kalau saya scan ini, kenapa bila saya cuba detect dia tinggal 60? Apa maksud dia? Maksudnya susu ini terlalu banyak konten, okay, banyak kandungan. So banyak sinaran telah diserap. Yang tinggal adalah sedikit dapat dikesan oleh pembilang meter. Kalau reading ini dia dapat 170, maksudnya dia lebih sangat kan. That means konten dalam bungkusan susu ini sangat kurang. Okay, banyak boleh tembus melalui bungkusan itu. Okay, dan radioisotop nitrogen 24 untuk mengesan kebocoran pipe di bawah tanah. Okay, so biasanya soalan SPM paper tu dia akan tanya. Okay, nanti jangan tengok contoh soalan lah. Okay, dia akan suruh anda analisis. Okay, bentuk jirim sama ada dia cecair, ke pepejah, ke gas. Okay, jawapan adalah cecair. Okay, kenapa kita pilih cecair? Okay, sebab dia boleh larut. Okay, kita pilih cecair sebab dia boleh larut. Okay, radioisotop ni boleh larut ke dalam cecair. Dan kita akan pilih separuh hayat yang pendek supaya kita dapat nampak dengan cepat. Okay, nampak dia punya bacaan dengan lebih cepat. Dan radioaktif memancar zarah beta. Okay, kita biasanya pilih beta. Okay, beta. Dan untuk ketebalan bahan juga kita akan biasanya pilih beta lah. Okay, beta atau gamma. Okay, alpha tak, sebab alpha tak boleh tembus. Dan kita akan pilih bentuk zirim pepejah. Okay, kenapa pilih bentuk zirim pepejah? Sebab senang dikendalikan. Okay, senang dikendalikan. Biasanya kalau soalan, okay, kenapa kita pilih pepejah? Sebab reasonnya senang dikendalikan. Okay, kalau kenapa kita pilih cecair? Sebab boleh larut. Okay, senang larut. Okay, easily dissolve. Ini adalah jawapan-jawapan skema lah. Okay, anda kena ingat. Okay, dan satu lagi adalah pengawetan makanan. Okay, pengawetan makanan bertujuan untuk membunuh mikroorganisma. Okay, so ini adalah contoh-contoh kegunaan radioisotop. So anda kena buat mind map, cuba ingatlah. Okay, kalau radioterapi ada bahan apa atau radioisotop apa, pengawas serangga perosak ada apa, mengkaji kadar penyerapan baja ada berapa. So you try to write, okay, apakah radioisotop yang digunakan dalam sini, okay, untuk kegunaan dia. Okay, kalau anda tak hafal pun sebenarnya tak apa, sebab biasanya soalan tak banyak tanya tentang kegunaan. Dia cuma mungkin tanya dalam bentuk macam ini. Okay, so apakah maksud radioisotop? Okay, radioisotop adalah isotop yang mempunyai nukleus yang tidak stabil merebut menjadi nukleus yang stabil dengan memancarkan sinar radioaktif. Okay, so berdasarkan jadual, okay, pilihkan ciri-ciri yang sesuai. Okay, separuh hayat kena macam mana, sebab apa, jenis sinaran apa, sebab apa. Ini adalah contoh soalan 8 dalam paper 2. Okay, so biasanya kita akan pilih apa? Kalau untuk ketebalan kita akan pilih pepejah. Okay, pepejah. Sebab apa? Senang dikendalikan. Okay, senang dikendalikan. Dan separuh hayat kita pilih tinggi. Okay, tinggi. Okay, kenapa tinggi? Supaya tahan lama. Okay, supaya tahan lama. Sebab kalau kita pilih yang rendah, dia mungkin dia cepat habis, cepat leput habis. Okay, so itu sahaja daripada 5.3. Dia sebenarnya tak berapa banyak soalan latihan hari ini, cuma lebih kepada fakta. Jadi saya harap kalau anda tak sure lagi, tak faham lagi, at least pergi tengok video yang saya share dalam link dan anda boleh mungkin boleh faham lah. Okay,
Kalau soalan lagi boleh tanya saya dan kita jumpa pada hari esok untuk topik yang terakhir tenaga nuklear. Dan kita akan cuba tengok equation yang sangat popular iaitu E sama dengan mc square yang dipropose oleh Albert Einstein. Itu sahaja hari ini. Terima kasih dan jumpa hari esok. Bye bye.